kereta. Ada tahap sungkit sana, korek sana, korek sini, ratakan sana, rata sini pun tak tahu namanya. Tak tahu nak menyebut tahap benda, macam-macam jenis. Penggali tanah, mengorek tanah, mengimbus tanah, merata tanah. Macam-macam alat, menebang pokok, memotong pokok, mengangkut pokok. Begitu senang. Tapi saya dah katakan masa menanam, masa berladang, susah. Tak mau juga orang, bukan macam 50 tahun dulu, bukan macam 40 tahun dulu. Tak ada daidong, tak ada traktor, tak ada alat itu, tak ada alat ini. Yang ada tulang 4 kerat. Kalaupun tambah sikit, siapa ada kerbau boleh tahan sikit. Kerbau boleh menolong. Itu pun hai, cerah benang. Tak ada rumput, semua naik padi. Hijau padi. Sayur-sayur hai, hebat. Orang Melayu, orang Islam dia itu makan sayur sendiri. Tak adalah makan sayur-sayur orang lagi. Begitu dulu orang bersemangat. Sampai zaman sekarang, kita orang dakwah faham sangat. Daripada timur ke barat, selatan ke utara, merata seluruh Malaysia ni. 3 suku bendang-bendang tak ditanam orang. Rumput saja naik, lalang saja yang naik. Kemudian sibuk nak sebut membangun, nak senang, nak membangun, nak senang, nak kuat ekonomi. Lalang saya dan bendang, dia susana zaman sains dan teknologi. Sebab apa? Menanam ni susah, mana orang mahu? Berlumpur, susah payah, penat, letih, mana orang mahu walaupun ada kemudahan. Melainkan orang ada semangat macam datuk nenek kita 50 tahun dulu. Tali air buat sendiri, naikkan sendiri. Bukan alat-alat naikkan, bukan alat sains teknologi alat kan, naikkan. Baju usaha sendiri, cari sendiri. Hai, punya teruk. Musuh-musuh jaga sendiri. Semua menggunakan tulang urat, tapi beres, semangat ada. Jadi sebab itu zaman sekarang ni, kita nak sebut menanam cara dunia untuk dapat di dunia sekalipun tak larat orang nak menanam. Kalau ada 10 orang, 2 orang menanam, itu pun buat apa? Menanam sambil-sambil lewa. Tak sungguh-sungguh. 8 orang tu menganggur duduk di kedai kopi saja. Memang masa menanam susah. Susah. Tetapi yang senang waktu apa? Hai, waktu mengetam, waktu memetik buah, waktu memetik sayur, cerah-cerah muka, berseri, riang, sampai terlonjak-lonjak pula punya suka. Terlalu terlonjak-lonjak dah luar batas, sampai terbuat benda yang haram. Maklum musim mengetam memang seronok. Musim makan buah, hai, gembira. Seronok musim, hai, durian luruh. Hai, merecuk pondok durian tepi jalan sampai tinggal semayang, tinggal puasa. Tinggal masjid, tinggal surau, tinggal tuan imam saja dengan tuan bila orang ada di masjid. Lain semua tunggu durian dan jual durian tepi jalan. Membangunkan pondok-pondok durian, bukan membangunkan pondok-pondok lumpung tawan lagi. Hoi, seronok. Hebat. 2 hari 2 malam tak bergerak di pondok durian tu. Suka. Musim makan buah memang begitu. Tapi ingat para hadirin yang dirahmati sekalian, di dunia juga, kalau waktu menanam kita tak tikad kerana susah, kerana payah, ingat, di musim orang mengetam nanti, di musim orang memetik buah, kita lebih parah. Orang makan, kita tak makan. Orang ada beras, kita tak ada beras. Orang ada sayur, kita tak ada sayur. Lagi menderita, lebih melarat lagi di masa depan daripada susah yang kita hadapi di waktu menanam. Di waktu musim mengetam, kalau kita tak ada apa benda, tak ada apa yang nak kita ketam, kerana memandangkan waktu nak menanam tu susah, hai, susah di waktu mengetam lebih parah lagi daripada susah di waktu nak menanam. Orang gembira dengan duit padi, gembira dengan duit durian, kita cici air liu. Tak susah ke?
2 kali menderita. 1 menderita tak dapat makan, 2 kali menderita hati susah. Tetapi kalau orang tahu bagaimana masa depan, dia tak mau susah masa depan, dia mau senang masa depan, dia sanggup mengkorbankan senangan dia awal-awal lagi. Biar susah, tak apa. Biar saya susah sekarang, saya tak mau susah masa depan. Biar saya berlumpur sekarang, tak apa, asalkan saya dapat hasil padi. Biar saya teruk menanam pokok durian, tak apa, 10 tahun yang akan datang saya akan makan buah durian. Kalau hari ini saya nak beli saja, kalau ada duit tak apa. Tak ada duit, harga durian sampai RM10. Hei, teruk. Setengah tempat RM10. Itunya naik geram nak jual durian di tepi jalan sampai tak sembayang tu. RM10 sebiji, fikirlah. 10 biji 100. Begitulah. Menanam cara akhirat lebih susah. Kalau kita menanam cara dunia, dah susah, dah banyak orang tak boleh buat. Menanam cara akhirat di dunia ni lebih susah. Senang ke nak sembahyang? Senang ke nak berjuang? Senang ke nak berkorban? Senang ke nak bersedekah? Senang ke nak mengaji Islam? Senang ke nak buat baik? Senang ke nak puasa? Senang ke nak ngaji? Senang ke nak cakap baik? Susah. Menanam cara dunia pun susah, menanam cara akhirat lebih lagi susah. Oleh kerana menanam cara akhirat lebih susah lagi daripada menanam cara dunia, sebab itulah kebanyakan manusia nanti di akhirat menjadi manusia yang papa gedana, tak ada apa benda yang nak diketam. Tak ada hasil yang dia boleh perolehi. Tak ada sayur-sayur yang dia nak makan. Tak ada buah-buah yang dia nak makan. Tak ada nikmat yang dia nak makan. Sebab itu Allah benamkan dalam neraka. Kerana tak tikat menanam secara akhirat. Yang menanam cara akhirat sedikit sangat. Sebab itu Allah berkata, qalilum min ibadiyal syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang berterima kasih. Artinya manusia yang benar-benar beribadah, benar-benar menanam secara akhirat di dunia ini. Sikit sangat. Qalilum min ibadiyal syakur. Sedikit sekali daripada hamba-Ku yang berterima kasih. Sebanyak mana sikit ni? Dalam ayat tadi umum saja. Sikit kata Allah. Tak disebut berapa orang. Berapa banyak. Sikit. Untuk kita menggambarkan sikitnya, kita cerita alam akhirat sikit. Walaupun belum pergi akhirat. Memanglah cakap akhirat ni kena di dunia. Di akhirat tak boleh cakap dah. Bila dunia ni dikiamatkan oleh Allah, segala yang nyawa dimatikan oleh Allah. Kemudian makhluk yang bernyawa ni akan dihidupkan semua oleh Allah. Dan semuanya sekali selepas itu akan dihalau satu padang yang dinamakan padang mahsyar. Di padang mahsyar itu berkumpul seluruh manusia. Manusia yang awal dan yang akhir. Yang awal Nabi Adam AS, yang akhir kita tak tahu siapa. Seluruh para malaikat, seluruh para rasul, seluruh para anbiya, seluruh binatang, seluruh jin, merupakan satu rapat raksasa yang paling besar yang belum pernah berlaku di dunia, di padang mahsyar. Semua manusia disumbatkan di sana, semua binatang disumbatkan di sana, semua malaikat, semua para anbiya, para rasul-rasul, para jin-jin semua sumbatkan di sana. Macam mana tak ketat? Matahari sejengkal. Melainkan orang yang tertentu saja dapat perlindungan. Ada kenderaan dan sebagainya. Yang tak ada kenderaan, tak ada perlindungan apa-apa. Kerana dia tak menanam. Ataupun nanam pun yang tidak ada. 2-3 batang serai yang dia menanam. Serai akhirat dia tanam 2-3 batang. Mana nak cukup? Tak dapat apa-apalah perlindungan apa-apa di akhirat. Terlalu ketat. Sempit. Kalau dalam kitab tua, sesuai dengan contoh yang ada di waktu itu, waktu Tuan Guru itu mengarang, macam anak-anak panah dalam uncangnya. Kalau kita sebut begitu, setengah orang tak faham macam mana panah orang tak kenal. Macam mana anak panah kita tak kenal. Tapi begitulah dalam kitab tua. Sesuailah waktu Tuan Guru itu mengarang, masa itu ada musim panah. Orang main panah, senjata panah. Kalau zaman sekarang ni bolehlah kita buat satu misal yang lain. Macam rokok dalam kotak rokok.
Ah.